iaitu kehidupan liar di Malaysia. Alhamdulillah dalam kelas cikgu tak ada pun haiwan liar. Habis kuat pun arnab dengan buaya je. Jadi itu pun jinak-jinak. Dengan cakap lah tu. Jadi tak apalah kan. Om tacut. Itulah. Kan. Aum tu. Nampak tak? Bunyi aum dia lain macam. Bukan aum ya, gaum. Baik. Baik. Okay. So kita lihat kehidupan liar yang terdapat di negara kita ni khazanah alam yang harus dijaga. So kita nak lihat berkaitan dengan kehidupan liar. So inilah kita akan belajar tentang kehidupan liar di Malaysia, kepentingan kehidupan liar di Malaysia. Penting ke membela kehidupan liar ni di Malaysia? Penting juga. Tapi binatang tu liar, dinamakan kehidupan liar sebab kita kena bela dia secara liar. Kita tak boleh jinakkan dia. Adalah salah untuk jinakkan binatang liar. Itu. Okay. Jadi adalah salah untuk mengkucingkan atau mengarnabkan buaya. Memang salah. So jangan. Buaya biar buaya. Arnab biar arnab. Okay. Okay. Jadi kena tahu ya. Jangan mengarnabkan buaya. Okay. Baik. So kita lihat di sini. Okay. 3, kemudian kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia dan usaha-usaha pelihara dan pemeliharaan kehidupan liar. So ini keseluruhan bab yang kelima, iaitu tentang kehidupan liar di Malaysia. Baik, sebenarnya untuk bulan 5 ni kita tidak akan masuk keseluruhan bab-bab yang kelima ni sebab mungkin kelas pada minggu hadapan kita akan buat, minggu depan tak ada, minggu lepas raya nanti kita akan buat kelas berkaitan dengan bagaimana menjawab soalan-soalan. So hari ni kita akan buat sedikit bab yang kelima lah. Sedikit. Okay, begitu. Tapi nanti kita akan buat. Sebab kamu lepas cuti nanti akan ada peperiksaan. So kena bersedia juga. Kena bersedia. Alright. So hidupan liar di Malaysia. Hidupan liar ialah spesies haiwan liar atau burung liar. Sama ada dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi, ataupun juga vertebrata ataupun invertebrata. Hidup atau mati, matang atau tidak matang, dan sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan dalam kurungan atau tidak. Maknanya itulah dia definisi bagi kehidupan liar. Maknanya semua spesies haiwan liar, sama ada sepenuhnya dilindungi atau tidak. Dan kalau kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata tu ialah haiwan yang bertulang belakang. Manakala invertebrata adalah haiwan yang tidak bertulang belakang. So, beritahu cikgu. Okey, apa perbezaan haiwan vertebrata dan invertebrata? Siapa boleh bagi tahu? Bertulang belakang ni maknanya ada tulang belakang. Contohnya binatang-binatang yang 4 kaki lah. 4 kaki seperti apa? Seperti harimau, mamalia, dan sebagainya lah. Okey, kalau yang invertebrata maknanya yang tak ada tulang belakang, contohnya seperti ular, seperti ikan, seperti sotong, kan. Katak ada ke? Katak rasanya ada kot. Ular memang reptilia. Okey, reptilia, mamalia itu semua kategori jenis darah. Sama ada darah berdarah sejuk atau berdarah panas, dan juga itu adalah kategori bagi apa? Bagi beranak atau bertelur. Mamalia normally bertelur dan berdarah panas. Okey, manakala reptilia adalah berdarah sejuk dan juga bertelur. Jadi itu bukan kategorinya. Kategori yang ini adalah lain, iaitu sama ada tulang belakang atau tak ada tulang belakang. Maknanya vertebrata ataupun invertebrata. Jadi itu contohnya. So kebanyakan binatang adalah vertebrata lah. Okey. Baik. So darah sejuk dengan darah panas. Okey. Binatang yang berdarah panas ini adalah biasanya binatang-binatang yang kita katakan sebagai hidup di kawasan yang panas dan darah dia berdarah panas lah. So itu saintifiknya, yang berpeluh. Yes, yang berpeluh.
Okey, yang berpeluh, yang mengalami perpeluhan berdarah panas. Manakala yang berdarah sejuk pula adalah yang tidak mengalami perpeluhan. Yes, betul. Dan juga ianya sebenarnya adalah ular. Contoh macam ular kan. Ular adalah reptilia. Ular adalah reptilia yang berdarah sejuk yang mana mereka tak mengalami perpeluhan. Tapi dan juga dia tidak ada tulang belakang. Dia banyak otot kan. So itu ular. So invertebrata dan juga vertebrata. Okey. Jadi maknanya binatang-binatang yang senang cerita lah binatang-binatang yang tak jinak tu, itu liar lah tu. Contohnya apa? Contoh macam monyet kan. Mungkin ada orang kata, oh monyet boleh dibela cikgu. Memanglah ada orang kampung bela untuk apa? Untuk pergi petik buah kelapa kan. Memang. Tetapi dia kategori haiwan liar. Sebab kamu tak bela apa binatang tu dalam rumah. Okey, ada orang bela monyet dalam rumah. Kan? Habis nanti. Sedangkan kucing perangai monyet pun kamu dah pening. Ini kan pula monyet dalam monyet. Okey. Kucing berperangai monyet pun kamu dah pening. Ini kan pula monyet yang ada dalam rumah. Lagi kamu pening. Jadi kamu takkan bela monyet dalam rumah. So itu adalah haiwan liar. Jadi kalau kat Malaysia ni memang banyak hidupan liar. Seperti contohnya adalah tapir. Okey, tapir. Kemudian juga apa? Harimau Malaya dan juga beruang matahari ataupun beruang madu. Dan bilangan spesies-spesies ini memang dah tak banyak. Contoh tapir ni okey, iaitu 1,100 hingga 1,500 ekor je. Kalau harimau Malaya ni lagi tak banyak. 250 ekor hingga 340 ekor je. Beratus-ratus je tinggal. Baik, mana perginya yang lain? Banyaknya telah diburu oleh manusia, kemudian juga telah dibunuh oleh manusia dan mereka melarikan diri kerana apa? Kehilangan habitat apabila hutan-hutan dibuka untuk pertanian. Jadi itulah spesies-spesies yang terancam. Dan ini beruang matahari. Iaitu beruang madu dan kalau kita lihat dia tak ada data ditemui tapi memang dah nak pupus lah. Okey, kucing hutan ada kat Malaysia ke cikgu? Okey, kucing hutan pun ada. Ada kucing hutan tapi dah tak banyak. Serius lagi nak pupus. Nak pupus Baik, contoh tapir adalah herbivore. Manakala harimau Malaya adalah carnivore dan juga beruang matahari adalah omnivore. Cikgu rasa benda ni tak payah cerita dengan kamu pun. Kamu semua tahu kan apa itu herbivore, carnivore dan juga omnivore kan? Herbivore adalah binatang yang makan tumbuh-tumbuhan. Betul? Manakala carnivore adalah binatang yang makan daging. Kan. Kalau omnivore dua-dua. Yes. Kalau kalau semuavore, pernah dengar semuavore? Semuavore, pernah dengar semuavore? Semuavore, dia tak makan semut. Semuavore ada tahu. Okey, baru je tadi pernah dengar. Ya, iaitu semuavore. Semuavore. Semuavore ni sebenarnya adalah makan semua benda. Iaitu rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia semuavore. Rakyat Malaysia semuavore. Semua benda dimakan. Yes, itu rakyat Malaysia. Kan? Batu makan, kayu makan, besi makan. Betul. Kadang-kadang badak pun makan. Setuju tak? Setuju tak? Setuju tak? Okey, ini bukan lawak ini betul. Memang betul. Kan memang betul. Kita ni orang Malaysia makan jambu batu. Jambu batu, batu makan. Kan? Tu tembaga, durian tembaga. Durian tembaga pun kita makan. Kemudian juga badak berendam, kuih badak berendam. Badak pun kita makan. Dahsyat kita ni. Kan. Itu rakyat Malaysia. Alright. So kemudian kita ada penyu. Penyu tiada data temui dan ada terdapat di pantai terbuka dan dianya adalah omnivore. Begitu juga dugong. Dugong pun tak banyak, cuma ada 100 ekor sahaja. 100 ekor saja dan dia adalah
herbivore. Ini adalah contoh-contoh hidupan liar yang sedang mengalami kepupusan. Ini binatang-binatang dia. Baik. Dan begitu juga enggang. Itu bukan dugong. Kat kutub tu bukan dugong. Itu singa laut. Itu singa laut. Yang kat Malaysia dugong. Dugong lain. Singa laut lain. Lain. Okay. Baik. Kemudian yang ini enggang. Enggang. Okay. Kalau kita lihat di sini enggang memang banyak. Terutama sekali di Sabah dan Sarawak. Okay. Begitu juga kita ada badak Sumatera. Di mana badak Sumatera ini, okay, kita kira cuma ada dalam 30 ekor. Itu pun ada kat Sabah je. Okay. Dan kalau kita lihat, adalah tempat-tempat lain sikit-sikit di Taman Negara Endau Rompin, Royal Belum, dan ianya herbivore. Kemudian monyet Belanda. Sampai sekarang cikgu pelik kenapa dipanggil monyet Belanda. Tapi bila tengok dia punya bulu, okay. Okay. Enggang dengan kenyalang sama ke cikgu? Okay. Kita tanya orang Sarawak. Okay, orang Sarawak boleh jawab tak? Enggang dengan kenyalang sama ke? Kalau tak cikgu, ada orang Sarawak sini, Maira boleh jawabkan tak? Boleh tak jawab apa perbezaan antara enggang dan kenyalang? Apa bezanya? Adakah namanya sama? Ke macam mana? Boleh bantu kami? Alright. Nanti Maira cari jawapan dia. Maira akan letakkan jawapan dia. Maira tengah menulis itu. Okey. Baik, kita lihat di sini ya. Okey, kenapa dipanggil monyet Belanda? Kerana kalau kita lihat, dia punya rupa hidung pun macam orang Belanda. Dia punya bulu pun macam kulit orang Belanda. Kebetulan pula Belanda ni memang dibenci pula oleh orang-orang tempatan. Jadi diletakkan monyet Belanda. Tak banyak pun, kira-kira ada 5,000 ekor je lagi. Okey. Kemudian juga kita lihat terdapat banyak di kawasan Sabah dan Sarawak. Begitu juga orang utan. Kita tengok orang utan ini, populasi dia ada 12,300 ekor dan banyak terdapat di kawasan-kawasan Sabah dan juga Sarawak, dan cara pemakanan dia adalah omnivore. So bermakna di sini kalau kita lihat, ini adalah antara spesies-spesies hidupan liar yang hampir pupus yang masih ada di Malaysia. Dan satu lagi di sini ialah gajah pygmy. Maknanya gajah yang kecil. Gajah pygmy ialah gajah yang kecil. Ini pun tak banyak, ada 1,500 ekor je. Dan banyak terdapat di Sabah. Serta cara pemakanan dia adalah herbivore. So kalau kita lihat di sini, iaitu inilah dia haiwan-haiwannya. Anda semua pernah lihat sendiri depan mata binatang-binatang ini? Pernah lihat sendiri? Pernah nampak monyet lah. Okey. Tapi kalau pelajar-pelajar Taman Melawati, mungkin pelajar-pelajar sekolah Taman Melawati mungkin senang kot sebab dekat dengan zoo. Boleh tengok kot. Okey, boleh tengok kot. Jadi kita ketahui bahawa di situlah peluang untuk kamu melihat sendiri binatang-binatang inilah. Tak yagi kat sekolah dah banyak haiwan liar. Amboi ai. Kat sekolah pun ada binatang. Oh ya ke? Amboi ai. Ganeh betul korang ni. Kan? Sekolah korang ni memang banyak binatang liar je. Okey. Tak apalah kan. Pandai-pandailah bela Kalau ada hidupan liar yang memang ada dekat binatang tu, dekat sekolah tu, sila call Jabatan Perkhilitan. Mungkin Jabatan Perkhilitan boleh tangkap binatang-binatang itu, bawa letak balik ke dalam hutan. Spesies rare kan? Okey. Liar memang rare dari monyet. Okey. So, apakah kepentingan hidupan liar di Malaysia? Okey. Penting sangat kehidupan liar di Malaysia, cikgu. Kenapa kita mesti jaga? Okey, baik. Okey, pengetahuan tentang hidupan liar yang kurang menyebabkan hidupan liar ini semakin diancam kepupusan. So berikut merupakan antara kepentingan hidupan liar di Malaysia, iaitu pertama sekali, kenapa kita perlu menjaga hidupan liar ini supaya mereka tak pupus? Pertama, supaya keseimbangan ekosistem, iaitu
okey, amat penting untuk meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan secara langsung atau tidak langsung. Kena ingat hidupan liar ialah sebahagian daripada komponen siratan makanan. So gangguan pada mana-mana organisma dalam aras trofik akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Maksudnya di sini, okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah kita kata sebagai rantaian makanan. Ini semua kita pernah belajar dulu. Daripada rumput, okey, dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh ular, okey, ataupun helang. So ini adalah rantaian makanan. Mana-mana binatang yang pupus di sini akan menyebabkan rantaian makanan ini terjejas. Kena faham tu. Jadi kalau kita lihat di sini, antara binatang yang selalu diancam kepupusan adalah yang di bahagian atas ini. Okey, di bahagian atas ini yang selalu diancam kepupusan. So bayangkanlah kalau binatang-binatang ni dah tak ada. Okey, dah tak ada. So burung-burung ni akan banyak, katak pun akan banyak. Jadi akan menimbulkan masalah lain pula. Akan menimbulkan masalah lain. Sebab itu ini akan mengganggu, menjejaskan keseimbangan ekosistem. So hopefully kamu semua sedar bahawa walaupun kita takut dengan ular, okey, mungkin kita takut dengan ular. Cikgu sendiri terus terang cikgu cakap, cikgu sebenarnya antara orang yang tak suka dengan ular. Cikgu tak suka dengan ular. Kalau ada ular tu cikgu akan, kalau nampak ular pun cikgu dah lari. Cikgu tak suka. Okay. Jadi tak tahu kenapa, memang ada fobia sikit lah. Tapi kalau setakat cicak, lipas tu boleh pegang macam ni je. Lipas tu boleh pegang macam ni je. Cacing pun boleh ambil pegang macam tu je. Kan. Jadi cikgu rasa cikgu lebih selamat lah. Sebab ular jarang-jarang jumpa. Kalau macam korang ni yang takut lipas tu, lipas selalu ada kat rumah. Mulalah kan. Yang lelaki pun siap panjat meja tu. Kan? Kenapa? Jerit-jerit. Kenapa? Lipas. Tampur orang. Lipas pun takut. Okey, baik. Baik, yang pertama, okey, keseimbangan ekosistem. Okey, sebab itu kita kena jaga kehidupan liar ini. Okey. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini, untuk yang kedua iaitu untuk eko pelancongan. Nombor 2. Di mana eko pelancongan ini ialah pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Maknanya, pelancongan berasaskan kehidupan liar dan juga semula jadi. Jadi kalau kita lihat ini, pelancong-pelancong akan berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar. Contohnya, aktiviti kamu berentas hutan di Taman Negara Similajau, menunggang gajah di Kuala Ganda, dan juga melihat orang utan di Sepiluk Sabah. Jadi ini adalah apa? Ini adalah dikatakan sebagai eko pelancongan. Jadi yang pertama berpeluang untuk, kalau kita lihat faedah eko pelancongan, pertama berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar. Yang kedua, dapat mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Di mana kalau kita lihat di Selangor ada pusat konservasi hidupan liar, iaitu pusat pemeliharaan hidupan liar, dan juga ada pusat konservasi dan penerangan penyu di Segari, iaitu di Perak. Pusat pemeliharaan penyu. Okay. So ini untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Kemudian dengan cara ada eko pelancongan, maka akan membuka kepada peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, dan inilah faktor ketiga kenapa pentingnya eko pelancongan, iaitu membuka peluang kepada penduduk tempatan dalam sektor pekerjaan. Sebagai apa? Sebagai kalau ada yang datang, maka kamu boleh jadi pemandu pelancong. Okay. Kemudian kamu boleh jadi jurulatih scuba diving, scuba diving coach. Satu perkara yang cikgu nak cuba nanti iaitu apa? Nak cuba untuk jadi
untuk scuba diving. Cikgu nak scuba diving, tak tahulah bila. Kemudian juga kamu juga berpeluang untuk menjadi pengendali hidupan liar. Okey. Cikgu dah biasa jadi ini. Okey, mengendalikan hidupan liar, terutama dalam kelas cikgu lah. Mengendalikan hidupan liar seperti buaya dan arnab, memang cikgu biasa mengendalikan hidupan liar. Alhamdulillah, banyak binatang-binatang liar yang ada tu jinak-jinak jadinya. Jadi alhamdulillah. Jadi kepada arnab ni liar ke cikgu? Ya, selagi dia tidak dibela ataupun diambil oleh tuan dia untuk dibela dan dibelai, maka ianya liar. So dia takkan liar bila taken. Nampak tak? Dahsyat tu. Okey. Arnab suka gigit kan? Arnab suka gigit. Yes. Okey. Baik. Kalau kita lihat, baik. Siapa cakap engkau? Okey, baik. Kepentingan hidupan liar di Malaysia. Pertama, keseimbangan ekosistem. Yang kedua, iaitu ekopelancongan. Okey. Dan yang ketiga kita nak lihat adalah sebagai pendidikan. Siapa yang makan pedas, dialah rasa cili. Kan? Siapa yang makan pedas, dialah rasa cili. Kan? Jadi siapa makan cili rasa pedas? Siapa yang makan pedas, dialah rasa cili. Okey, baik. Untuk pendidikan, okey kita lihat untuk penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D, di mana kalau kita lihat, okey, kerajaan kita banyak menubuhkan pusat-pusat pemeliharaan dan pembiakbakaan spesies yang terancam. Jadi menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan hidupan liar itu. Kita boleh mengkaji tentang hidupan liar tu ya. Dan kita boleh menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Okey, so ada kata harimau tu fake ke real? Okey, terus terang cikgu cakap harimau tu memang real. Okey, sebab cikgu ada kawan yang mana mereka belajar tentang diploma veterinar. Okey, diploma veterinar iaitu diploma untuk kedokteran haiwan, doktor haiwan. So mereka memang akan deal dengan binatang-binatang liar yang sebenar. Binatang-binatang yang sebenar ya. Kalau deal dengan harimau ke, jadi dia akan berikan ubat pelali dulu. Maknanya diberikan ubat tidur dulu. Dah tidur baru dia buat macam tu. Tak ada adanya, hai harimau, meh sini. Hai harimau, meh sini. Nak injection tak? Meh. Kemudian dia usap-usap. Okey, duduk. Good boy. Tak adanya dia. Kalau buat macam tu memang kena serang je lah. Memang tak ada. Okey. So kena berikan ubat pelali dulu. Baru dia tidur dan barulah buat injection ni ataupun memberi rawatan. Jadi dengan adanya hidupan liar itu, maka wujudlah contoh-contoh kerjaya seperti apa tahu? Wujudlah kerjaya veterinar, iaitu doktor haiwan, penyelidik, pensyarah dan juga ahli forensik dalam bidang rawatan kepada haiwan. Ada sesiapa kat sini nak jadi doktor haiwan? Ada siapa kat sini nak jadi doktor haiwan? Tak ada. Ada nak jadi doktor haiwan? Tak ada nanti kena gigit. Doktor cinta. Allahu Akbar kan. Okey. Doktor cinta, kelakarlah kau ni kan. Okey, iya ke? Bercinta tak pernah, lepas tu claim diri sendiri doktor cinta. Sudahlah. Bercinta tak pernah, nak claim diri sendiri doktor cinta. Tak payah. Dia kalau nak claim doktor cinta, ini orangnya. Okey. 19 to 20. Okey. 19 orang ke 20 orang. Inilah dia. Okey. Jangan bagi tahu orang. Okey, baik seterusnya. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini pendidikan, okey, kemudian juga untuk kerjaya dalam bidang profesional dan satu lagi. Wait.
Baik, tempat kamu hujan tak? Cikgu rasa macam tempat kita ni hujan lah. Tempat cikgu hujan sekejap. Okay. Ya. Yeah. Memang angin kuat gila lah. Okay. Baik. Ya betul. Angin kuat gila kat luar tu. Okay. On the way, nak hujan tadi angin kuat gila sampai baju melayang. Baju melayang tak apa, Faribah. Jangan kamu yang melayang. Alright. Baik. Kita teruskan. Yang ketiga iaitu melestarikan alam sekitar. Okay. Program kita semula dapat memelihara dan memulihara alam sekitar. Okey, program kita semula recycle. Jadi ini menggalakkan inovasi dalam kalangan murid untuk menghasilkan teknologi yang lebih mesra alam. Jadi dengan kita buat kajian berkaitan dengan alam, berkaitan dengan kehidupan liar, maka kita dapat menggalakkan inovasi dan mencipta ciptaan-ciptaan, membuat ciptaan-ciptaan yang mesra alam. Okey, contohnya macam kalau kenderaan kan. Kalau kita lihat kenderaan-kenderaan kita sekarang ni seperti ada teknologi eco, iaitu yang menjimatkan minyak. Kemudian ada teknologi yang bersih, iaitu tidak lagi mencemarkan alam sekitar dengan karbon dioksida. Ada yang kereta elektrik di mana tak pakai petroleum, pakai tenaga elektrik. So itu adalah antara usaha-usaha untuk melestarikan alam semula jadi kita. Baru sebut hujan dah sampai. Hujan lebat lah nampaknya ni. Okay. Baik. So dengan cara itu kalau kita lihat kita dengan cara ini, dengan pendidikan ini, kita akan mendapat pengetahuan baru dan tidak bergantung kepada dapatan dari negara lain. Dengan membuat kajian tentang binatang-binatang yang kita ada, maka kita akan mengetahui maklumat tentang binatang liar yang kita ada tanpa perlu bergantung kepada maklumat-maklumat dari negara luar. So inilah jumlah spesies hidupan liar yang dilindungi di Malaysia, iaitu mencecah 1,260 burung, kemudian 440 mamalia, 317 reptilia, 50 serangga, 47 amfibia dan juga ada arachnida dan sebagainya. Ini spesies hidupan liar lah. Okey. Arachnida tu apa? Iaitu haiwan yang mempunyai 4 pasang kaki seperti labah-labah dan kalajengking. Macam mana nak lindungi serangga? Okey. Serangga-serangga yang banyak di hutan seperti kita katakan sebagai seperti nyamuk yang memang nyamuk yang ada spesies nyamuk yang boleh makan nyamuk Aedes pun ada juga. Itu pun akan dilindungi. Okay, dengan cara mereka kebiasaannya akan membuat tempat-tempat pembiakan nyamuk tu di dalam hutan. Ada? Memang ada. Okay. Baik. Di sini 4 pasang kaki ialah antara contohnya ialah laba-laba. Kalau seekor laba-laba, kalau kat tempat tu banyak laba-laba, kamu buat apa? Macam nak sebut dia? Lebah-lebah. Ya, apa dah lebah-lebah? Okey. Labah-labas. Itu bahasa Inggeris. Okey. Okey. Kalau harimau seekor. Kalau bila kata banyak, tengok banyak harimau kat situ, kita panggil apa? Harimau yang ada, betul. Kita gandakan dia. Kalau labah-labah seekor. Kalau banyak disebut macam mana? Disebut sebagai apa dia? Lebah-lebah banyak. Kita akan sebut banyak. Okey, kita akan sebut banyak laba-laba. Kita takkan gandakan jadi apa? Laba-laba. Tak ada. Okey. Kita takkan buat laba-laba. Tak ada. Okey. Okey. Jadi itu antara maklumat tentang laba-laba. Okey. Baik. Dan satu lagi, tujuan kita untuk menjaga kehidupan liar ini adalah
mengekalkan dan melindungi biodiversity negara. Baik, kalau ada yang bertanya, cikgu, apa itu biodiversity? Baik, bio adalah berkaitan dengan kita kata spesies-spesies tumbuhan dan haiwan, serta persekitaran semua jadi. Diversity maknanya adalah kepelbagaian, bermacam-macam. Kepelbagaian itu diversity. Diversity. So biodiversity maknanya apa? Kepelbagaian spesies tumbuhan dan haiwan. Jadi kita dapat, kalau kita menjaga kehidupan liar negara kita, maka kita dapat mengekalkan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan haiwan dalam negara kita. Jadi sebab itu pengenalan biodiversity dalam mata pelajaran geografi dan sains membolehkan murid mengenal spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. So aktiviti seperti menanam pokok bakau dapat mengekalkan biodiversity di kawasan paya bakau. Lawatan ke kawasan hutan simpan dapat memberi maklumat kepada murid tentang kepentingan fungsi biodiversity dalam kehidupan. Okey, baik. Pentingnya biodiversity ini kerana kepelbagaian kehidupan liar dan juga saling bergantungan antara kehidupan liar. Macam tu juga kalau kamu tengok daripada sudut manusia, kenapa perlu ada kepelbagaian kaum dalam negara kita? Kenapa pentingnya kepelbagaian kaum? Supaya kita boleh bekerja sama dan membentuk satu masyarakat yang unik dan saling bantu-membantu. So begitu juga dalam dunia haiwan, biodiversity itu penting untuk mewujudkan kepelbagaian. Okay. So itu berkaitan dengan kita kata sebagai berkaitan dengan kepentingan pendidikan. Kepentingan pendidikan dalam kita kata kepentingan pendidikan dalam hidupan liar. Supaya hidupan liar ini dapat dikekalkan menjadi unsur kepada pendidikan lah. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Cikgu nak pergi kepada 5.2 sahaja. Tak perlu pergi banyak-banyak sebab apa? Sebab ramai yang kata hari ni penat, kemudian puasa pula tu, mungkin tadi tengah hari panas, so mungkin rasa letih, rasa mengantuk, nak tertidur. Jadi sebab tu cikgu tak pergi banyak-banyak, 5.1 dan 5.2 je berkaitan dengan kehidupan liar di Malaysia. Okey, ada sebarang soalan nak ditanyakan? Silakan kalau nak tanya apa-apa. Ada soalan nak tanya apa-apa? Berkaitan dengan kehidupan liar. Okey. So ya. Ada soalan. Okey, yang lain senyap je, penat Hari ni hujan sekarang tengah hujan lebat. Yes. Okey. Baik, hujan lebat, yes. Kamu masih ingat lagi tak? Semasa kamu form 1 dulu, kamu telah ada satu topik dalam geografi iaitu dipanggil topik saliran. Iaitu sungai-sungai, dan juga sungai tu di peringkat hulu, tengah, hilir. Ingat lagi tak? Peringkat hulu, tengah dan hilir sungai. Ingat lagi kan? Okey. Baik. So, cikgu nak bawa kamu. Hilir paling sedikit kot. Oh, ya ke? Okey. Baik. Sebenarnya, kalau kita nak lihat di sini, kita nak lihat di sini berkaitan dengan sedikit maklumat berkaitan dengan sungai yang cikgu nak kongsikan dengan kamu. Sungai ni penting ya. Baik. Contohnya di sini kita akan lihat ini kita di Google Earth dalam Google Earth. Kita nak lihat antara sungai yang terkenal di Malaysia, sungai apa? Sungai yang terkenal di Malaysia yang kamu rasa inilah sungai yang paling famous di Malaysia. Sungai apa? Sungai apa? Siapa tahu? Iaitu sungai Ujong? Tak.
Sebenarnya yang terkenal ialah Sungai Kelang. Okey. Baik, Sungai Kelang ya. Yes, Sungai Kelang terkenal. Sebab apa? Sungai Kelang tu terletak di kawasan Selangor dan KL. Okey, Selangor dan KL, dan juga sungai ini paling teruk tercemar. Paling teruk tercemar mengalami pencemaran. Mengalami pencemaran, dan cikgu nak tunjuk pada kamu okey, berkaitan dengan Sungai Kelang. Okey, kamu nampak tak tu? Sungai Kelang terbagi kepada beberapa peringkat, iaitu okey, peringkat hulu, okey, kemudian peringkat tengah dan peringkat hilir. So kalau kamu nak tahu bahawa kawasan ini, okey, kawasan ini dikatakan sebagai kawasan hulu Sungai Kelang. Hulu Sungai Kelang, kawasan atas ini. Okey, sebab dia berpunca daripada kadang bujur kadang tajam. Yes. Okey. Bentuk batu kat sungai kadang bujur kadang tajam sebab berlakunya hakisan air ke atas batu tu. Air menghakis batu tu menyebabkan batu tu kadang-kadang tajam, kadang-kadang dia bentuk bulat. Kadang-kadang bujur sebab hakisan air. Hakisan air yang berterusan. So, yang cikgu tandakan dalam peta ni, ini adalah kawasan hulu, iaitu di punca air sungai tu. Kemudian daripada sini, okey, kalau kita lihat daripada peringkat hulu ni, maka kita akan lihat bahawa okey, itu peringkat hulu Sungai Kelang. Kemudian dibawa terus kepada apa tahu? Okey, kawasan yang ini pula okey, melalui Kuala Lumpur, Puchong, Shah Alam semua kan. Ini adalah kawasan tengah. Ini kawasan tengah sungai. Okey, kawasan tengah sungai, dan juga satu lagi iaitu di hujung ni, ini dipanggil kawasan yang ini dipanggil kawasan hilir sungai. Hilir Sungai Kelang, ataupun kadang-kadang dipanggil hilir, kadang-kadang dipanggil muara, kadang-kadang dipanggil kuala. Sebab itu kalau kamu belajar, okey, di Selangor ni ada apa? Ada hulu Selangor, ada kuala Selangor. Ada hulu Langat, ada kuala Langat. Betul tak? Ada hulu Selangor, ada kuala Selangor. Kenapa macam tu cikgu? Hulu Selangor maksudnya apa? Okey, kawasan itu adalah kawasan hulu Sungai Selangor. Punca Sungai Selangor keluar. Dan di Kuala Selangor adalah tempat di mana sungai itu akan keluar dan juga masuk ke dalam laut. So itu dipanggil kuala ataupun dipanggil hilir. Itu dikatakan sebagai peringkat hilir. Baik. Dan hari ini cikgu nak tunjukkan pada kamu berkaitan dengan peringkat hilir sungai, iaitu nampak tak yang lekuk-lekuk tu? Yang lekuk-lekuk ni, inilah dia Sungai Kelang. Inilah dia Sungai Kelang. Dan di sini adalah kuala di mana air Sungai Kelang ini telah masuk, okey, masuk ke dalam laut, masuk ke laut. Okey. So di sinilah kawasan kuala. Dan kalau kamu lihat sungai-sungai di kawasan kuala ni ataupun di kawasan hilir ni, dia punya sungai tu berliku-liku, berpusing-pusing. Okey. Jadi berpusing-pusing ya. Tayar bas berpusing-pusing, berpusing-pusing. Dia macam itulah. Jadi sungai pun sungai pun berpusing-pusing juga. Ini di Sungai Kelang. So Sungai Kelang melalui kawasan Pelabuhan Kelang, kemudian melalui Kelang. Okey, begitu juga dia akan berterusan sampailah ke melalui Bandar Kelang. Ini Bandar Kelang ya. Kalau kamu pernah pergi Kelang, ada 2 jambatan besar di Kelang tu, di bawah tu adalah Sungai Kelang. Okey, dan dia akan melalui kawasan-kawasan perumahan. Memang kebanyakan Sungai Kelang ini akan melalui kawasan perumahan, kawasan kampung. Okey, dan cikgu baru-baru ni terjumpa tentang Tasik Ladam. Kamu pernah dengar tak tentang Tasik Ladam? Tasik Ladam, tasik yang berbentuk yang ini. Inilah dia Tasik Ladam. Sebuah tasik
Okey, yang sebenarnya dulu ini adalah Sungai Kelang. Tapi dia dah terputus. Dia dah terputus, so dia menjadi Tasik. Ini Tasik Ladam. Dulu, okey, Sungai Kelang dulu sebenarnya Sungai Kelang dulu melalui kawasan ini dan dia pusing ikut lekuk inilah. Tetapi akibat daripada hakisan dan juga akibat daripada pemendapan, maka sungai ini terputus dan dia bersambung terus menjadi seperti yang sekarang ini. So inilah bentuk Sungai Kelang sekarang ni lah. Okay. So ini Tasik Ladam ya, Tasik Ladam. Yang ada berdekatan dengan Kampung Padang Jawa. Uish, serius lah. Kenapa kat Padang Jawa? Okay, baik. Lain senyap macam ni. Kenapa ni? Penat mengantuk. Hai Kristina. Lambat masuk Kristina, baru dapat ke baru bangun tidur. Baru bangun